Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah. Subhanallah. Allahu akbar. Muslimin, muslimat, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Jalan untuk menuju kepada mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala, atau jalan nak menuju ke syurga, atau jalan nak mendapatkan pahala ini adalah sebanyak turun naik nafas manusia. Banyaknya cara, banyaknya sebab, banyaknya perbuatan yang boleh menyebabkan kita ini masuk ke syurga. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kita sebagai manusia dan khususnya insya-Allah umat Islam yang beriman ini, insya-Allah semua di antara kita ini mempunyai potensi, mempunyai bakat, mempunyai telaga emas untuk mendapatkan pahala ataupun ganjaran. Saya nak bagi tahu tuan-tuan yang dirahmati sekalian, yang mana sepatutnya kita telah pun ketahui hal ini lama dah. Apa dia? Kita boleh mendapat pahala yang banyak dengan berdakwah, dengan berceramah, dengan menasihatkan orang, dengan mengajar orang, dengan macam-macam cara kita boleh mendapatkan pahala. Dengan menjadi imam dalam solat, dengan bernasyid, dengan bersedekah. Tetapi kita mungkin tak perasan, dengan kita menjadi imam, dengan kita bersedekah, dengan kita ini nasihat kat orang, berceramah, berdakwah, dengan cara kita minum atau makan sekalipun, boleh juga mendatangkan dosa, tuan-tuan sekalian. Kalau kita jadi imam, nasihatkan orang, ceramah, bagi ilmu, mengajar, berniaga dengan niat yang baik, dengan tata cara, dengan tindakan perbuatan kita yang selari dengan tuntutan agama, semuanya diberi pahala. Tetapi andai kata kita jadi imam, sembahyang kita ini contoh, nak menunjuk-nunjuk, nasihatkan orang, nak kena ke dia, nak menghina dia, atau kita ni bersedekah sebab ada kepentingan tertentu, tapi dengan niat yang tak baik, walaupun jadi imam, walaupun baca Quran, walaupun bersedekah, walaupun selawat, semuanya dengan kasat, dengan niat yang tak betul, boleh bawa kepada neraka. Boleh dapat bahana, boleh dapat dosa. Jadi pada pagi yang berbahagia ini, mudah-mudahan kita semua ceria untuk mendengar kuliah ini, dan sama-sama kita mohon, minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala, moga kita terus istiqamah, gairah dengan melakukan amal-amal kebaikan, insya-Allah. Jadi kata mursyid saya, iaitu Abuya atau Fatah At-Tamimi atau Syuaib bin Saleh. Abuya itu saya nak bagi tahu demi Allah dan Rasul, demi Allah, bahawa beliaulah sebenar-benarnya Fatah At-Tamimi yang disebut dalam hadis tu. Dengar molek-molek. Apa kata dia? Seorang yang lemah melaksanakan syariat, ada kalanya dia lebih baik daripada orang yang lahirnya sempurna syariat. Iaitu apabila orang yang bersyariat itu lebih banyak mengumpat
terhadap orang yang agak lemah syariatnya. Katalah ada seorang tu, dia rajin semayang puasa, beramal, baca Quran, buat baiklah. Jarang dia buat salah, buat dosa lah, pada umumnya begitulah. Maknanya banyak beramal, banyak bersedekah. Tetapi kita kena ingat, kadang-kadang orang yang banyak amalan zahir ini, dia suka mengumpat orang. Dia tengok orang lain tu tak pergi masjid, tak pergi surau, terus dia mengumpat. Sebab dia selalu ke masjid. Dia tengok orang itu pakaiannya tak berapa senonoh, dia mengumpat. Tengok orang tak tutup aurat, dia mengumpat. Tengok perilaku hal orang tu yang lo'lak, dia mengumpat. Jadi walaupun amal zahirnya baik, tapi dia banyak mengumpat, banyak mengata, banyak menghina orang. Jadi kalau begitu, maknanya orang yang melaksanakan syariat ini belum tentu lagi lebih baik. Jadi boleh jadi orang yang lemah syariatnya, walaupun boleh jadi dia kurang amal sunatnya, kurang baca Quran, kurang selawat, kurang berzikir, biasa-biasa saja. Tapi kalau dia tidak mengumpat, dia lagi bagus daripada orang yang mengumpat, daripada orang yang zahir syariatnya bagus tapi sebenarnya bobrok. Sebab itu kita kena menjadi orang yang benar-benar bertakwa. Kata Nabi SAW, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Atau kama qala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mandang kepada wajah kamu dan juga harta kamu, walakin tetapi dia memandang kepada hati kamu dan amal perbuatan kamu. Sebab itu kita kena menjaga hati kita. Setelah kita beramal banyak mana sekalipun, kita kekalkan rasa hamba. Ini yang selalu diulang-ulang, penting. Sebab orang yang memandang besar dengan amal ibadahnya, dia rasa amal ibadahnya banyak, konon-kononnya ikhlas sangatlah tu, maka mudahlah datang ujub, riak dan sombong dengan ibadahnya. Dengan amal ibadahnya. Dia telah melupakan Allah kerana ingat amal kebaikannya. Sebab itu ini satu ilmu yang penting, yang mana Abu Ya bagi, iaitu yang berbahagia mulia Ustaz Asy'ari Muhammad bagi, Fatah At-Tamimi bagi pada kita. Apa dia? Apabila kita buat amal kebaikan, sedikit atau banyak, lupakan terus. Lupakan semua sekali, lupakan. Jangan ingat sikit pun, lupakan. Kenapa ya gamaknya? Kenapa ya gamak-gamaknya sampai kita kena lupakan amal kebaikan? Ini juga telah diulang banyak kali. Boleh jadi ratusan kali, boleh jadi ribuan kali dalam ceramah-ceramah saya. Sebab kita ini tidak ada daya upaya. Usaha kita tidak memberi bekas, perbuatan kita tidak memberi bekas. Kita yang boleh beramal ibadah sampai ke hari ini, semuanya adalah anugerah, dengan izin, dengan kuasa, semuanya digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka lupakanlah kebaikan kita tu, yang zahirnya kita buat, hakikatnya bukan kita buat. Tak malu ke kita? Jadi manusia yang mana kita sebenarnya tidak berbuat amalan tu. Sebab kita tak ada kuasa. Sebenarnya tak buat. Sebutlah amalan kita daripada baligh sampai sekarang. Yang mana kita betul-betul buat dengan kuasa kita. Satu habuk pun tak ada. Sebab itulah kita ini dengan rahmat Allah, kasih sayangnya, kalau diizinkan boleh masuk syurga bukan dengan amalan pun, dengan rahmat dan kasih sayangnya semata-mata. Ambil faham ni. Jadi ramai lagi umat Islam dalam negara kita, boleh jadi termasuk juga di kita, masih lagi yang bersandar kepada amalan, bersandar kepada tahajud, sedekah, kebaikan dia, lupakan. Ini diingatkan kesekian kali, lupakan amal kebaikan kita. Lupakan ibadah kita.
Tapi kena buat sebab syariat. Kita orang Islam terikat dengan syariat, dengan semayang, puasa, baca Quran dan sebagainya. Kita buat seikhlas yang mungkin, sebaik yang mungkin, sesempurna yang mungkin. Tetapi lepas tu lupakan, kekalkan rasa hamba yang kita ni tak ada daya upaya. Kekalkan rasa hamba kita ini boleh jadi masa kita melaksanakan banyak silap kekurangannya. Boleh jadi Allah tolak tak terima. Itulah rasa hamba. Jadi kita tak boleh lepas buat sesuatu megah, bangga, sombong, takabur, sum'ah, riak, ujub. Rasa amalan kita dah bagus. Konon-kononnya dah banyak berbuat. Konon-kononnya jasa kita pada manusia. Lebih-lebih lagi pemimpin politik. Orang yang banyak membantu rakyat. Kena rasa zero, maha zero selama-lamanya. Tak ada apa. Semua ni dengan izin Allah. Dia yang izinkan, maka kita pun tolong. Itu pun kadang-kadang yang kita tolong tu bukan duit kita pun. Kadang-kadang bukan duit kita pun, duit orang lain. Duit kerajaan bagi, bukan duit kita. Nampak macam kita yang buat baik. Lebih-lebih lagi lah. Sebab itu tuan-tuan, semua orang. Tak kira orang politik ke, agamawan ke, orang kaya ke, orang miskin. Kita kena, wajib kena mengekalkan rasa hamba. Itu perlu, penting. Sebenarnya tuan-tuan, orang yang bergantung kepada amal ibadah, ibadah tu menjadi hijab di antaranya dengan Allah Subhanahu Taala. Kita beribadah, tapi ibadah tu jadi hijab, penghalang untuk sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab matlamatnya apa? Matlamatnya dunia, matlamatnya fadilat, matlamatnya syurga. Jadi dia bersandar kepada ibadah dia. Orang bersandar kepada Allah. Allah yang ada kuasa. Yang segala-galanya dia Allah. Bukan bersandar kepada ibadah. Ibadah tu makhluk. Tak ada apa benda pun. Yang ibadah syurga tu semuanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau orang tanya kita, kenapa tak boleh bersandar kepada ibadah? Maka jawapannya, ibadah bukan Tuhan. Macam tu jawapan. Jadi tuan-tuan, rumusannya ialah, setelah kita beramal ibadah, lupakan saja amalan-amalan itu kerana dua sebab. Pertama, kalau dapat disempurna sekalipun, ia bukan kepunyaan kita. Perbuatan kita, gerak laku kita, ibadah yang kita buat, semuanya kepunyaan Allah. Dia gerakkan. Dia yang bagi kita khusyuk, dia yang bagi kita buat dengan baik dan bagus, semuanya dari dia. Jadi hak dia. Kedua, kalau kita beramal tidak sempurna, ada cuainya, ada lalainya, ada dosanya, ada salahnya, ada silapnya, maka amalan itu telah tertolak. Artinya tidak ada amalan lagi. Jadi tuan-tuan sekalian, kita ambil contoh yang akhir, iaitu semayang. Kalau dalam semayang, semua orang boleh bayangkan, kita ni kalau dalam semayang, hati tidak terhubung dengan Allah. Apa maksud hati tidak terhubung dengan Allah? Kita lalai lah tu. Lalai, cuai, tak boleh fokus, tak boleh khusyuk, ingat perkara yang lain. Tak ada rasa kehambaan, sembahyang lebih kurang. Tu lalai. Itu hati tu tidak terhubung dengan Allah. Kalau begitu, kata mursyid, sudah pasti di luar sembahyang lebih payah. Dalam sembahyang kita menghadap Allah. Ini kan pula di luar sembahyang kita lalai dengan dunia kita, pekerjaan kita, kekayaan kita, kemewahan kita, usaha ikhtiar kita. Lagilah bukan mudah untuk hati kita terhubung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Rumusannya, hanya orang-orang yang dapat merasakan diri dia ini, amalan dia ini, semuanya dengan izin Allah. Benar-benar dia mendarah daging. Dia rasa dalam hatinya betul-betul. Bukan dia lah sebenarnya. Dia tak rasa pun. Benar-benar, betul-betul. Maka inilah dia di antara calon-calon ikhwan. Calon-calon menjadi tentera Imamul Mahdi. Itulah sebenarnya juga apa yang ada pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Jadi marilah kita sama senantiasa mempertajamkan rasa bertuhan kita, tauhid kita, akidah kita, kita perbetulkan. Jangan sikit habuk pun ada syirik khafi. Jangan kita buat sesuatu kerana lain dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian, ampun maaf daripada saya. Mudah-mudahan apa yang saya perkatakan ini jadi ibadah. Mudah-mudahan diikhlaskan. Mudah-mudahan saya tidak rasa berbuat. Jadi, saya mohon kepada Allah dengan berkat Fatah At-Tamimi, berkat Imamul Mahdi yang sebenar, berkat Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kuliah saya ini diikhlaskan oleh Allah, tidak menjadi laknat ke atas saya, tidaklah menjadi istidraj kepada saya. Na'udzubillah wal i'azubillah. Sekian, ampun maaf daripada saya yang hina-dina. Mudah-mudahan tuan-puan semua, saya doakan istiqamah dalam kita beramal lillahi ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.